Baik, terima kasih. Kadang-kadang memang kita kata isu ni isu yang banyak digembar-gemborkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Wahabi itu apa? Wahabi sebenarnya merujuk kepada Muhammad Abdul Wahab. Orang dulu yang dia buat reformasi pada zaman dia untuk membuang segala benda khurafat dan sebagainya. Cuma dalam konteks masyarakat kita, bila disebut Wahabi itu merujuk kepada orang yang keras, bersifat keras. Ia memandang semua benda khilafiyah adalah bid'ah. Itu disebut sebagai Wahabi lah. Iaitu baca isi malam Jumaat bid'ah, lafaz usolli bid'ah, bacaan Allahumma salli ala sayyidina, kata sayyidina tu bid'ah dan sebagainya. Maka dia sendiri dia tak ada salah. Contohnya dia nak baca Quran bukan malam Jumaat, bacalah waktu mana pun. Dia nak selawat Allahumma salli ala Muhammad saja, boleh tak? Boleh je. Cuma masalah dia adalah dia bersifat keras dengan menafikan amalan orang lain yang amalan itu tidak ada masalah pun. Itu je sebenarnya perkara-perkara seumpama itu. Tapi dari sudut Islamnya, Islam cuma sikap keras. Ada orang macam itu keras, dia kan nak tegur orang je, sedangkan dia pun tak reti lagi. Dia nak tegur dulu, dia tak reti lagi. Pernah ada satu ketika ni, ada seorang dia belajar Quran, kawan saya mengajar, dia ni budak ni dia semangat belajar kan, dia pergi solat jemaah. Lepas tu lepas solat dia kata, imam ni tak boleh, kita kena mufaraqah, baca Fatihah tak betul, solat tak sah. Solat tak sah, terus imam tu kena solat tak sah. Lepas tu saya tanya kawan saya, anak murid tu hebat ke Quran dia, boleh tegur hebat ke tu? Dia kata baru belajar Iqra' 5, tapi semangat tu dia pun tak tahu kawan tu baca qiraat ke wadduhi. Salah ni apa benda sembahyang. dia tak tahu pun, nampak? Dia ilmu tak ada pun. Itu sebenarnya isu begitu je. Sebab tu kita mengajak untuk berlapang dada. Benda-benda khilaf ni tak perlu diperbesar-besarkanlah. Supaya apa? Kita nak mengurangkan pergeseran, tetapi kita nak mengukuhkan kasih sayang dan juga persaudaraan. Duk bergaduh sama-sama sendiri ini merugikan. Golongan musuh Islam mereka bersatu. Orang Islam bergaduh tak habis-habis. Jadi kena raih. Mereka jangan duk tuduh-tuduh sangat. Mereka kena raih. Kena kita suruh tapi belajar banyak sikit. Jangan kamu jadi literal sangat. Sampai tahap mereka kata, Nabi tak buat ni. Bubuh Ashura pun bid'ah juga sebab Nabi tak makan. Sampai benda lagu tu boleh jadi. Ada orang lah, bukan semua orang lah, ada jenis orang. Kita tak kata semua. Ada jenis orang yang sampai ke tahap tak ada ilmu lah, kita kata tak ilmu lah. Bukan Wahabi sajalah, siapa-siapa juga. Orang ekstrim ni sebenarnya tak kira dia melabelkan diri dia apa sekalipun. Sufi, satu ilmu yang cakap cukup bagus untuk menenangkan jiwa, untuk membersihkan jiwa. Tapi kalau dia ekstrim sampai tolak Quran dan hadis, dia bawa ikut panduan dia sendiri, ekstrim tak? Salah tak? Tetap salah. Sebab tu kita hari ni, kita menilai bukan pada jenama, kita menilai apakah isu, apakah konten yang dia bawa. Kalau konten yang dia bawa itu bercanggah dengan Quran Sunnah, bercanggah dengan aqwal ulama, para ulama yang telah menerang pada kita, memahamkan pada kita dengan betul, tiba dia bawa tu bercanggah tak macam mana kah? Bawa sendiri, dengan cara yang jauh daripada peraturan dan kaedah dalam Islam, maka sudah tentu ianya ekstrim, itu ditolak. Tak kisahlah dia nak buh jenama apa sekalipun. Sebab hari ini orang kadang-kadang buh jenama cantik, buh jenama Koperasi Islam contoh, tiba-tiba skin cepat kaya. Kita pun terkejut. Takwa, buh nama takwa, kita dengar cantik dah. Rupanya riba. Nampak? Dia menggunakan nama. Lepas tu kita tak tengok nama tu, kita tengok musamma. Tak tengok nama dia, tengok konten dia. Tu. Konten dia betul ke tak betul? Itu yang akan menentukan boleh terima atau tak boleh terima. Macam mana nak nilai ni, kena belajar. Itu kena belajar lah. Ilmu lah dapat menilai. Kena nak nilai dengan apa? Nak nilai satu tu mesti menilai dengan neraca ilmu. Itu. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Daripada persoalan itu, saya nampak macam ada keraguan kat situ. Ada keraguan kat mana? Pelaburan ni boleh 3 kali je. Kalau lebih jadi riba, jadi haram. Riba. Mesti ada something kat situ. Yang kedua dia kata patuh syariah. Patuh syariah mesti ada panel syariah. Siapa panel syariah?
Kena dinyatakan siapa penerima syariah dan dia boleh kontak penerima syariah itu untuk mengetahui. Sebab hari ini semua kebanyakan yang buat skim-skim macam ni kadang-kadang skim cepat kaya. Kadang-kadang skim cepat kaya. Tambah-tambah pelaburan-pelaburan emas pula lagilah. Pelaburan yang bagaimana? Emas ni dia ada hukum hakam yang khusus. Dia tidak boleh jual bertangguh, tak boleh. Dia kena on the spot basis. Dia ada hukum hakam dia. Maka dengan sebab itu kalau berlakunya pembelian macam mana? Kan? Emas pula wujud ke tak wujud? Banyak hari ni yang buat transaksi ada buat beli emas pun ada. Emas dia bagi sijil, sertifikat. Emas tak ada. Seketui emas tu dia jual kepada 10 orang. Ketui emas yang sama. Ada juga. Jenis-jenis macam ni cukup-cukup banyak. Sebab tu kalau sekadar mendakwa patuh syariah, okey, tengok siapa panel syariah. Bukan sekadar letakkan gambar, ambil gambar kau ni, ni dah iktiraf. Kadang-kadang dia panggil somebody nak main sembang-sembang, ambil gambar, terus jadi diletak sebagai iklan. Jadi kita kena pastikan dulu bagaimana dengan adanya panel penasihat syariah. Jadi itu cara mudah lah. Sebab kadang-kadang nak kena tahu sistem. Orang yang tak tahu sistem ni, kalau dia boleh ada ilmu, dia tengok sistem, dia tahu dah benda tu riba ke tak riba. Contohnya pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang tetap, itu riba. Sebagai contoh, kamu akan dapat setiap bulan 3%. Setiap bulan 3%. Itu riba lah. Clear lah. Clear cut lah. Jelas. Jadi dia kena ada ilmu tentang benda tu. Kalau dia tak ada ilmu, tengok siapa panel penasihat syariah kepada sistem tersebut. Dan bukan sekadar tak namanya, kalau boleh kita kontak tanya, dia akan terangkan. Itu baru selamat. Kalau setakat abang patuh syariah tapi siapa panel penasihat syariah pun tak tahu, maka itu sangat-sangat meragukan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragukan. Benda yang tidak meragukan. Tambah-tambah kalau benda itu benar-benar terlibat dengan haram, riba dan sebagainya. Kalau kita dah terlibat, contohnya kita telah terlibat dengan pelaburan yang haram, contohnya. Ataupun apa-apalah transaksi yang melibatkan duit tak patuh syariah ni, buat macam mana? Boleh tak kita guna untuk diri kita? Tak boleh. Kalau duit tak patuh syariah, kita kena gunakan untuk kegunaan umum. Termasuklah nak bagi ke orang miskin pun tak apa, nak masuk tabung pun tak apa. Jangan bagi kepada kita dan tanggungan kita. Kalaulah yang tak patuh syariah. Adapun yang patuh syariah itu ikut suka nak guna apa pun tak apalah. Kalau patuh syariah ni, duit kita halal 100%, tak ada masalah lah. Tapi kalau tak patuh syariah tu, segala keuntungannya tak boleh. Sebab dia tak patuh syariah. Jadi kita tak boleh guna untuk diri kita apa pun. Bukan takat makan minum saja, apa pun juga. Tak boleh guna untuk diri dan tanggungan kita. Kita guna untuk kegunaan umat Islam secara keseluruhannya. Itu. Kalau yang tak patuh syariah. Kalau patuh syariah tak ada masalah. So kena pastikan dulu patuh ataupun tidak. Wallahu ta'ala alam.